Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kelantan United versus Selangor, yang mana Selangor menang 1-0 hasil jaringan dari Yazan Al-Arab melalui corner kick yang diambil oleh Faisal Halim. Kalau kita lihat pada perlawanan ini, memang Selangor mempunyai ball position yang sangat tinggi. Mereka berjaya mengawal keseluruhan perlawanan. Tetapi apabila berjumpa dengan pasukan seperti Kelantan United yang mempunyai defense structure yang bagus, mereka punya sistem lebih kepada low block, iaitu pertahanan line yang sangat rendah, maka Selangor FC mempunyai beberapa permasalahan untuk penetrate dan juga masuk ke dalam D-box pasukan lawan. Walaupun ada banyak gerakan-gerakan yang berjaya untuk Selangor menembusi barisan pertahanan pasukan Kelantan United, namun begitu dari segi decision making, dari segi membuat keputusan dan dari segi mencari pemain-pemain yang berada di dalam D-box, agak masih lagi belum mencapai tahap yang memuaskan. Boleh dikatakan banyak gerakan yang dilakukan dan akhirnya apabila hantaran-hantaran ke dalam D-box dilakukan, berjaya untuk di-intercept ataupun di-block oleh pemain-pemain Kelantan United dengan sangat mudah. Dan kalau kita lihat dalam sistem yang diterapkan oleh Tan Chee Ho, kita nampak pattern of play ataupun corak permainan yang ingin dimainkan oleh Tan Chee Ho, tetapi dari segi orang kata apa, flexibility dan juga daripada segi adaptation di dalam padang masih lagi belum orang kata apa boleh diadaptasi dengan baik lah oleh pemain-pemain Selangor. Namun begitu, 1-0 adalah satu benda yang bagus sebenarnya selepas Selangor tidak dibolosi langsung lah. Dan kita juga perlu berterima kasih kepada goalkeeper serta kepada barisan pertahanan Selangor yang berjaya untuk mematahkan counter attack dari pasukan Kelantan United, yang mana kalau kita lihat mereka mempunyai peluang daripada Alif dan juga Akil Hilman, tetapi sayang mereka berdua gagal untuk memanfaatkan peluang tersebut apabila percubaan mereka berdua berjaya untuk diselamatkan oleh Khairul Azhan. So dekat sini saya akan ceritakan apakah taktikal yang cuba dimainkan oleh Tan Chee Ho dan juga bagaimanakah taktikal Thomas Tuchel berjaya untuk memastikan yang tim dia tidak dibolosi dan tim dia berjaya bermain dengan struktur yang baik secara bertahan as a team. Okey, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Kalau kita lihat pada perlawanan ini, pasukan Selangor sebenarnya adalah corak permainan mereka bermain dengan high line, iaitu defensive line mereka memang sangat-sangat tinggi. Gandingan Syarul Nazim dan juga Yazan bermain sampai dekat kawasan tengah lah untuk membantu bahagian serangan dan juga melibatkan diri dalam fasa build up untuk pasukan Selangor. Sebab apa begitu? Sebab Selangor akan bermain dalam sistem back 2 di belakang, iaitu gandingan Yazan dan juga Syarul Nazim yang akan memulakan build up daripada bawah untuk pasukan Selangor, dan Nur ataupun Arawak Abdeh yang bermain sebagai pemain nombor 8 tersebut akan turun drop deep untuk sentiasa berada di antara Yazan dan juga Syarul Nazim bagi progress the ball kepada bahagian atas. Jadi apabila dua center back ni dah bermain dengan defensive line yang tinggi ketika build up, apa yang cuba dilakukan oleh Tan Chee Ho adalah beliau ingin overload di bahagian winger, iaitu beliau ingin meletakkan pemain-pemain di bahagian kanan dan juga bahagian kiri dengan bilangan player yang banyak untuk pemain-pemain boleh membina link up dan juga combination di kawasan tersebut. Sebagai contoh, kita ambil di bahagian kanan, yang mana di bahagian kanan kita boleh tengok bagaimana Tan Chee Ho mengoverload ataupun meletakkan lebihan player di bahagian kanan dengan penggunaan Zikri dan juga dengan penggunaan Hentaun, yang mana kedua-dua player ni memang sangat efektif di bahagian hadapan untuk penetrate bahagian kiri pasukan Kelantan United lah. Jadi kita boleh tengok kedua-dua player ni sangat bagus dan juga sangat memahami antara satu sama lain dalam melakukan larian-larian di belakang pertahanan dan juga melakukan penetration passing untuk menembusi bahagian pertahanan pasukan lawan lah.
Dan yang paling kita boleh puji adalah tentang performan Zikri Khalili pada perlawanan ni, yang mana kalau kita lihat kepada performan beliau, selalunya beliau diturunkan di bahagian left back, tetapi kali ni dia diturunkan sebagai right back menggantikan Quinton Chang dan menunjukkan satu performan yang menarik lah, yang mana dari segi overlap, dari segi penlibatan beliau di dalam D-box, bagaimana beliau membuat larian di belakang pertahanan, bagaimana beliau kain masuk ke dalam kotak penalti, memang sangat-sangat bagus. Dan beliau juga beberapa kali berjaya untuk melakukan cutback ke dalam D-box untuk mencari target man pasukan Selangor, iaitu Aaron, tetapi sayang gagal untuk dijumpai sebab pembacaan game ataupun pertahanan pasukan Kelantan United adalah lebih cepat untuk melakukan interception ketika hantaran tersebut dilakukanlah. Tetapi gandingan beliau dengan Han Tak-aun di bahagian kanan memang sangat-sangat positif dalam fasa build-up play. So benda tu pun baguslah untuk pasukan Selangor. Dan begitu juga di bahagian kiri, yang mana kita boleh tengok gandingan Fazli Mazlan dan juga Faisal Halim yang berada di bahagian kiri pun sangat efektif. Cumanya untuk bahagian kiri ni, kalau kita boleh tengok, Faisal Halim adalah typical player yang bermain di bahagian winger, tetapi beliau lebih kepada roamer, boleh dikatakan agak bebas kedudukan beliau walaupun beliau bermain di bahagian kiri, yang mana beliau banyak memasuk ke bahagian tengah untuk membantu dan juga membina build up dengan ataupun untuk membentuk link up bersama dengan Oroska di first half dan di second half, sementara sebelum beliau dikeluarkan, dan beliau membiarkan Fazli Mazlan untuk stay di wide area untuk touch the touchline lah, untuk hold the touchline. So Fazli Mazlan lebih cover bahagian wide area, manakala Faisal Halim lebih untuk bergerak bebas dan masuk lebih ke dalam ataupun lebih ke bahagian tengah untuk membantu bahagian serangan. Sebab apa? Sebab itu adalah salah satu cara untuk Faisal Halim mengucang-ngacirkan pertahanan lawan ataupun untuk attract pemain pertahanan lawan untuk keluar daripada kedudukan ataupun struktur mereka bertahan secara low block. Jadi banyak gerakan yang cuba dilakukan oleh Faisal Halim untuk tarik perhatian ataupun tarik pertahanan Kelantan United ni keluar dari kedudukan low block mereka. Tetapi sayang, nampaknya Kelantan United punya pertahanan, mereka punya defense structure menunjukkan satu disiplin yang sangat cemerlang. Bagaimana Thomas Truka melatih pun saya tak tahu, tetapi disiplin yang ditunjukkan oleh mereka ketika bertahan memang sangat-sangat patut dipuji lah, sehingga menyebabkan Selangor pun mempunyai masalah bagi menembusi dan juga mencari jalan bagaimana untuk melakukan percubaan dalam D-box, bagaimana nak pastikan bola sampai di kaki target man mereka di dalam D-box. Jadi benda tu pun kita boleh nampak lah bagaimana Selangor menghadapi kesukaran. Itu yang pertama lah yang boleh saya cakapkan tentang pasukan Selangor. Yang kedua, kalau kita lihat kepada taktikal pasukan Selangor di bahagian tengah, mereka bermain dengan 3 midfield. Kalau di first half, mereka letak Nur, mereka letak Oroska dan mereka letak Brandon Gunn, yang mana Nur ni lebih kepada holding midfielder ataupun bertindak lebih kepada single pivot, yang mana beliau ni dia tak banyak join the attack. Beliau lebih suka untuk drop deep, untuk berada di antara dua centre back pasukan Selangor tadilah, untuk progress the ball daripada bahagian bawah. Manakala Oroska dan juga Brandon Gunn, boleh dikatakan Brandon lebih kepada box to box player, yang mana Brandon akan cover bahagian central, half space dan juga di bahagian kiri ataupun kanan lah. So benda tu memang memberi impak yang positif kepada pembinaan build-up yang dilakukan oleh pasukan Selangor, dan penlibatan Oroska sebagai as a number, Oroska maafkan saya, lebih kepada number 10 ataupun lebih kepada attacking midfielder. Cumanya penlibatan Oroska pada perlawanan ni masih lagi belum menunjukkan satu corak permainan yang bagus lah. Mungkin beliau masih lagi tercari-cari rentak bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan taktikal Tan Chee Ho dan bagaimana untuk adapt dengan gameplay serta cuaca di Malaysia ni lah. And so kita mengharapkan beliau cepat lah untuk sesuaikan diri. Kalau tak, memang boleh dikatakan Selangor kena scam sekali lagi. Benda tu yang patut kita takuti. Tetapi di second half kita boleh nampak pertukaran yang dilakukan oleh Tan Chee Ho, membawa masuk Alex menggantikan Orozco dan membiarkan Nur untuk bermain lebih atas sebagai number 8
8 bersama dengan Brandon Gunn. Benda tu sedikit memberi efektif. Sebab apa? Sebab Alex ni dia adalah typical yang boleh dikatakan holding midfielder yang mempunyai kelebihan untuk bertindak sebagai deep lying playmaker dan juga adalah pemain yang mempunyai passing vision dan juga accuracy yang tepat. So dia boleh jadi deep lying playmaker sebagai holding midfielder. So banyak hantaran-hantaran beliau yang dilakukan boleh untuk supply dan juga menggerakkan serangan pasukan Selangor direct daripada bahagian bawah berbanding Nur, yang mana Nur ni lebih kepada untuk tingkatkan bola daripada satu department ke satu department dengan build-up yang agak perlahan di bahagian tengah berbanding daripada Alex yang boleh bermain lebih direct dan lebih bermain dengan long ball. So there is a good thing lah tentang pertukaran Tan Chee Ho lakukan di second half. Dan kita boleh nampak jugalah apabila pertukaran tersebut berlaku, bermaksud Nur ni adalah player yang versatile, yang mana dia boleh bermain as a holding ataupun single pivot dan dia juga boleh bermain as a number 8 apabila diminta lah. So benda tu positive side. Dan di second half juga pertukaran membawa masuk Mukairi Ajmal adalah satu benda yang sangat positif, yang mana kita boleh tengok apabila masuk Mukairi Ajmal, beliau menunjukkan satu performance yang lebih menarik. Dari segi kreativiti, memang bahagian tengah pasukan Selangor lebih efektif dan lebih banyak menyerang dengan penggunaan dari Mukairi Ajmal as a number 10. So benda tu memang positif. Kita boleh nampak apabila Mukairi masuk dalam padang, dia boleh untuk involve dengan serangan yang lebih efektif dan menjana, orang kata apa, menggerakkan serangan yang lebih efektif ke bahagian hadapan. Jadi benda tu memberikan kelebihan kepada pasukan Selangor. Jadi secara overallnya boleh saya katakan pattern of play pasukan Selangor dah nampak. Kita boleh nampak yang bagaimana Selangor nak main dari segi overload winger, bahagian tengah dan juga highline yang mereka terapkan dengan pembinaan dari ball playing defender seperti Syarul Nazim yang boleh bawa bola daripada bawah sampai ke atas. So benda tu there is a positive thing. Dan kita juga kena terima kasih kat Khairul Azhan yang bertindak dengan cemerlang. Cumanya apa yang perlu Selangor perbaiki adalah yang pertama, iaitu decision making dan juga off the ball movement, yang mana kalau kita lihat gandingan Orozco dan juga Aaron Devell boleh dikatakan masih lagi mencari-cari rentak untuk menyesuaikan diri dengan kedudukan ataupun dengan corak permainan sebagai satu tim, yang mana Aaron Devell boleh saya katakan beliau bermain dengan agak fancy pada perlawanan semalam. Beliau tidak menunjukkan kualiti yang sebenar lah. So boleh dikatakan janganlah buat perangai begitu, tunjukkan lebih kepada kesungguhan. Beliau ada beberapa peluang tapi gagal dimanfaatkan. Kalau boleh beliau kena buktikan dengan cepat, sebab beliau mempunyai nama yang besar bersama dengan Orozco. So kalau mereka berdua cepat untuk buktikan, mungkin mampu untuk menarik minat pasukan ataupun peminat-peminat pasukan Selangor lah untuk melihat balik zaman kegemilangan Selangor. Tetapi kalau stay macam permainan semalam, ada tanda-tanda nak kena scam lah. Itu benda yang patut kita risaukan. Yang kedua, dalam sistem pasukan Tan Chee Ho ni yang bermain dengan highline, mereka perlu lebih berhati-hati dengan pasukan yang mampu untuk melakukan counter attack. Kalau kita lihat semalam, satu gerakan dari Akif Liman yang dilakukan melalui long ball kepada bahagian hadapan adalah satu tindakan yang bijak dari Kelantan United untuk manipulate ataupun untuk mengatasi highline yang dilakukan oleh Syarul Nazim dan juga Yazan. Kalau ada striker yang lebih pantas dan mempunyai decision making yang lebih bagus, saya rasa pasukan Selangor mungkin telah dihukum untuk gol penyamaan lah pada perlawanan semalam. So mereka perlu perbaiki daripada segi transisi dan awareness mereka ketika bermain dengan highline ataupun defensive line yang tinggi ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari segi decision making. Kalau kita lihat dari banyak pergerakan Selangor, apa yang mereka boleh buat apabila masuk dalam D-box, mereka seakan-akan buntu. Apa yang perlu mereka lakukan? Yang paling penting adalah membuat keputusan, sama ada untuk passing, sama ada untuk shooting, dan juga mereka perlu cepat lebih bertindak untuk release the ball. Jadi decision making ni dia ada impact dengan dia ada kaitan dengan orang kata apa, relation dengan off ball movement. Kalau ada player-player pasukan Selangor yang berada di hadapan yang boleh join the attack, mereka patut cari positioning yang tepat untuk menerima bola. So apabila mereka berjaya cari pemain yang berada di ruang yang kosong, mereka perlu untuk execute peluang tersebut dengan lebih baik lah. Kadang-kadang kita boleh tengok rembatan dia boleh dikatakan meliar ataupun tak ready disebabkan decision making yang mereka buat agak lambat. So mereka boleh perbaiki dari sudut tersebut. Okey, itu untuk pasukan Selangor. Untuk pasukan Kelantan United, apa yang boleh saya katakan adalah mereka bermain as a team memang
memang bagus. Sebab apa? Sebab kita tahu kalau nak bermain secara bertahan ni, kalau tak ada disiplin dan tak ada struktur yang bagus, maka senang dihukum walaupun bermain dengan low block. Tetapi apa yang diterapkan oleh Thomas Tuchel memang sangat genius. Sebab kita tahu Thomas Tuchel ni dah ada pengalaman bawa pasukan Penang top 3 dengan skuad yang biasa-biasa sahaja. Jadi dia dengan skuad yang ada kepada Kelantan United dan menunjukkan performance sebegitu, memang boleh dikatakan Thomas Tuchel bukannya coach yang kaling-kaling lah. Dia bukannya coach yang biasa-biasa. Sebaliknya coach yang luar biasa, berjaya menunjukkan performance yang bagus dengan skuad yang boleh dikatakan mempunyai pemain-pemain yang tidak ternama sangat, tetapi mampu membentuk defense structure low block yang sangat bagus. Kita boleh tengok bagaimana mereka membaca game, mereka melakukan interception, blocking, tackling yang sangat bagus. Mereka sit deep dan mereka melakukan counter attack dengan sangat baik, dan mereka membuat long ball dengan sangat baik. Contoh gerakan dari Alif dan juga Akil Hilman yang hampir membuahkan jaringan. Jadi benda tu memang patut diambil cakna oleh ramai pasukan lah. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat kualiti bahagian hadapan Kelantan United, kalau mereka boleh buat penetration passing yang lebih better, kemungkinan mereka akan jadi pasukan yang efektif dari segi sit deep and counter ataupun long ball. So berhati-hatilah. Jadi memang saya boleh pujilah defense structure pasukan Kelantan United semalam. Memang marvelous, memang superb. Latif Suhaimi, defense Victor, import tu Ian Victor, memang padu lah. So that is a good thing lah. Dan bahagian tengah pasukan Kelantan United pula yang diketuai oleh Khairul Azrin yang bermain sebagai defensive midfielder pun mampu memberi tekanan yang baik kepada bahagian tengah pasukan Selangor. Ingat, walaupun ada ball position yang banyak, tetapi daripada segi create chances ataupun mencipta peluang yang lebih kurang sama, Kelantan United juga ada 2 shot on target. So berhati-hatilah, walaupun control game, kalau tak boleh nak create chance, agak berbahaya. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.